Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis ataupun penyusun kitab ini, penyusun Akademi Tarekat Tasawuf ini, advance ini, apa katanya? Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, syekh itu mestilah berjaya melalui berbagai-bagai macam keyakinan, maqamat al-yaqin disebut dekat situ, bermacam-macam keyakinan, serta arif mengenainya secara zauq, mengenai keyakinan tadi secara zauq, bukan secara teori. Maksudnya bukan secara dia tahu melalui pembacaan dia, tak, dia mesti dah lalu, dia mengetahui itu atas jalan dia dah lalu, dia dah susah, dia dah sakit dan dia dah dapat pertolongan dan dia dah yakin daripada perjalanan suluk dia tu, perjalanan kerohanian dia, dengan secara zauq, hal, dan juga dengan secara maqam. Antaranya ialah makam taubat, zuhud, wara', khauf, raja' ya, tawakal, sabar, redha, taslim, mahabbah, muraqabah. Juga mestilah mengetahui berbagai-bagai masalah dan hukum berkait dengan at-takhliyah dan at-tahliyah. Maksudnya pada masalah at-takhli dan juga pada masalah tahalli. Baik, habis kita pada masalah pada syarat yang ketiga. Pada syarat yang ketiga, pada perenggan pertama dan perenggan kedua. Perenggan pertama menceritakan syekh itu mestilah seorang yang sudah melalui. Kalau tuan-tuan ingat tempoh hari ada tersebut, ada saya letak dalam Telegram kalau tak salah saya, ataupun Facebook ke, ataupun sama ada di dalam page At-Tariqah An-Naqsyabandiyah ataupun dalam page Zawiyah Syekh Aziz. Di dalam tu ada saya susunkan daripada kitab Jami' Usul Awliya, Jami' Usul Awliya ya, bukan Jami' Karamatil Awliya, Jami' Usul Awliya yang dikarangkan oleh Syekh Ahmad Qamushqanawi. Jadi di dalam tu disebutkan bahawa syarat syekh itu salah satu daripadanya, dia kata ilmun sahih, ilmun sahih, dzauqun sarih, wa basuratun nafidah, halatul martiyah. Jadi dia kata syekh itu dia mesti yang pertama ilmu sahih, ilmu dia mesti betul. Ilmu ni termasuk zahir dan batin, mesti ada sanad, mesti ilmu syariat dia tu tidak melanggar ijma', mesti ada dalam 4 mazhab. Kemudian apa tadi? Dzauqun sarih. Dzauqun sarih ni, ini pada perenggan yang pertama. Jadi pada syekh tu dia mesti ada satu dzauq yang sangat nyata, iaitu dzauq tu adalah dzauq yang pernah dilalui, dan dzauq tu lah yang menjadi bekal dia untuk dia mengenal, untuk dia hidup dalam makrifah, dalam mengenderai umur dia. Jadi sebab tu dia kata syarat yang ketiga, syekh tu mesti sudah melalui berbagai-bagai maqamat, ahwal dan azwaq. Dekat situ azwaq, ahwal dan maqamat. Dia kena lalu 3 perkara tu, pernah lalu sehingga dia mengetahui, sehingga dia kenal. Kemudian pada perenggan yang kedua, dia kata dia mesti, seorang syekh itu mesti dapat membezakan. Dia tidak akan dapat membezakan melainkan dia sudah lalu. Kalaulah dia membaca secara teori, dia memang tidak akan dapat membezakan. Jadi dia kata dia mesti dapat membezakan. Apa yang dia membezakan? Dia kata daripada jazbah, daripada apa? Suluk dan jazbah ni 2 perkara berbeza, walaupun sampai pada tempat yang sama, tapi 2 perkara berbeza. Suluk, jazbah. Jazbah boleh jadi dalam suluk, tapi suluk tak boleh jadi dalam jazbah. Jadi suluk, jazbah, fana dan baqa'. Baik, jadi kemudian pula dia kata sebab setiap sesuatu tu dia tak sama. Saya beri contoh pada masalah kasyaf. Pada masalah kasyaf ya. Bila satu orang melihat dengan ain basirah, satu orang arif billah, dia melihat dengan ain basirah, dia melihat sesuatu tu, dia mengetahui orang tersebut apa sejarah hidup dia, daripada mana dia bermula dan ke mana dia akan sampai, ke mana dia akan habis. Jadi melihat untuk mengetahui seseorang itu, kalau menggunakan basirah, dia boleh mengetahui sama ada dengan menggunakan basirah, ataupun ada satu lagi nama dia ilmu firasat. Ilmu firasat ni secara umum, kalau disebut umum, firasat itu termasuk kasyaf. Tapi kalau disebut secara istilah,
firasat itu bukan kasyaf. Kasyaf, firasat adalah ilmu ilmu adat. Ilmu adat ni maksudnya ilmu yang kalau begini maksudnya begini. Kalau begini, kalau A campur B maksudnya begini. Kalau 1 campur 2 maksudnya 3. Macam tu. Jadi saya bagi contoh satu kisah Al-Imam Syafi'i dengan Al-Imam Malik. Kedua-duanya ahli kasyaf, tetapi kedua-duanya ahli firasat. Jadi ketika dia melihat akan satu orang, Al-Imam Syafi'i mengatakan orang ni tukang besi. Dia tengok orang ni, dia kata orang ni tukang besi. Al-Imam Malik kata, bila dia tengok orang ni, dia kata orang ni businessman, bukan tukang besi. Jadi bila mereka itu munakasyah pada masalah ilmu firasat itu, jadi Imam Syafi'i pun bertanya orang tadi tu, adakah kau bekerja tukang besi? Jadi orang tu cakap, tak, aku businessman, dia kata. Jadi jawapan Imam Malik betul. Jadi Imam Syafi'i tak berpuas hati dengan teori firasat yang dia tahu. Jadi dia kata, adakah kau sebelum jadi businessman kau tukang besi? Jadi kata orang tu, betul. Sebelum aku jadi businessman, aku adalah tukang besi, kata dia. Sekejap je saya tengok kalau takut ada message. Okey, gambar dan suara clear. Okey, baik. Baik. Jadi sesudah Al-Imam Syafi'i yang bertanya orang tadi tu, jadi kedua-dua jawapan betul. Al-Imam Malik pun mengatakan businessman, betul. Imam Syafi'i mengatakan tukang besi, juga betul. Jadi berhimpunlah dua murid dengan guru tadi tu, iaitu Imam Syafi'i berhimpun balik dengan guru dia Al-Imam Malik, dan dia pun mengatakan agungnya ilmu firasat, maksudnya hebatnya ilmu firasat. Jadi ketika mereka menilai satu orang tadi, itu menggunakan ilmu firasat. Jadi seorang mursyid, dia mesti boleh kenal ketika melihat dan membaca seseorang, dengan apa orang tu pakai. Adakah dia memakai ilmu firasat ataupun dia memakai kasyaf. Jadi kalau ahli arif billah, dia melihat dengan ain basirah, iaitu kasyaf. Sebab itulah kalau guru saya kata, Syekh Abdul Wahab, kata dia seorang khalifah yang benar, kalau khalifah tu khalifah yang benar lah, dia melihat murid tu, melintas murid di hadapan dia, dia sudah mengetahui di mana murid ni mula, di mana murid ni akan habis. Jadi maksudnya dia boleh tahu murid ni apa jenis maksiat dia, apa ubat dia untuk bagi booster untuk dia sampai. Sebab kita setiap murid, kita bukan setiap murid lah, maksudnya setiap murid lah juga, setiap orang tu adalah setiap murid. Sebab setiap orang yang menghendaki menuju kepada Allah, menghendaki rindu kepada Allah, menghendak, dia tu menghendaki untuk sampai kepada Allah, menghendaki untuk makrifah kepada Allah. Orang yang menghendaki, nama dia murid. Orang yang dikehendaki itu ada namanya murad. Jadi murid itu adalah orang yang nak, Jadi orang yang nak menuju kepada Allah, kita semua bermula dengan maksiat. Jadi pintu kita adalah taubat. Cuma maksiat yang kita kenderai, setiap murid mengenderai maksiat, jenis-jenis maksiat tak sama. Dan maksiat pun tak sama, dan impact daripada maksiat kepada murid tu tak sama. Kadang-kadang maksiat tu besar, tapi murid ni dia rendah diri, tak sombong, tahu diri dihina. Jadi impact yang kena dekat dia kecil, sebab dia rendah diri tadi tu. Tapi kadang-kadang maksiat tu kecil, tapi murid ni dia rasa kecil je. Jadi bila kecil je, impact dosa tu pada dia besar. Bila impact dosa tu pada dia besar, syekh mesti tahu macam mana cara nak olah. Sebab tu dia kata seorang syekh tu mesti mengetahui perbezaan-perbezaan ni semua, sebab dia yang menjadi orang yang mengubati, ataupun orang yang mentarbiah, ataupun orang yang menempa, ataupun orang yang membentuk murid tadi tu. Jadi setiap murid membawa kerenah masing-masing. Jadi seorang syekh mesti mengetahui yang disebut dalam kitab ni tadi, mesti mengetahui ahwal, mesti mengetahui azwaq, mesti mengetahui as-suluk, dan mesti mengetahui baqa dan fana. Okey, habis pada syarat yang ketiga. Jadi kesimpulannya, syarat yang ketiga, syekh tu mesti basuratun nafidhah. Maksudnya dia mata hati dia mesti kasyaf, dia tu terbuka.